Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Mac 2024 bersama saya Syihah Muhammad Amin. Baik, kita mulakan perkembangan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wan Jan memohon maaf secara terbuka di Dewan Rakyat hari ini kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ini susulan kenyataan beliau semasa titah diraja pada Rabu lalu yang menyebut Anwar menyalahgunakan kuasa. Saya memang ada menyebut satu perenggan yang berbunyi korap itu maksudnya menyalahgunakan kuasa. Dan selepas itu ada sedikit gangguan dan kemudian saya sambung. Ampun tuanku, orang itu yang menyalahgunakan kuasa itu akan menghadap tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet. Ayat itu memang saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Jadi seperti mana yang saya lakukan pada 24 bulan, dan saya ulang lagi sekali sebenarnya yang betul dalam Dewan pada 29 hari bulan apabila ditimbulkan oleh rakan saya Jelutong. Saya menarik balik ayat tersebut, saya menarik balik kenyataan saya dan saya juga memohon maaf atas kenyataan tersebut. Dan saya dengan rendah diri juga yang betul sebab dalam usul ada sebut mengenai Yang di-Pertuan Agong atas kekhilafan sekiranya menyentuh perihal Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong, saya juga memohon maaf dan menarik balik kenyataan tersebut. Terima kasih Yang betul. Saya harap boleh dipertimbangkan dengan baik oleh Yang betul. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang sepatutnya membacakan usul menggantung Wan Saiful selama 6 bulan, kemudiannya bangun dan menerima permohonan maaf secara terbuka itu. Tuan Sri Yang Bertuah, saya mohon untuk menarik balik usul di nombor 1 dalam urusan mesyuarat pada hari ini. Baik, saya nak rakamkan ucapan terima kasih saya betul. Terima kasih Baginda Datuk. Patutlah semalam dia salam garang semacam dia. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pula mengucapkan penghargaannya kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul atas tindakannya yang menyelesaikan isu ini dengan sebaik mungkin. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tan Sri Yang Bertuah atas tindakan yang bijaksana dan menyelesaikan isu ini dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa rakyat nampak bahawa ahli-ahli parlimen ini adalah mereka yang bertanggungjawab demi untuk masa depan agama, bangsa dan negara. Terima kasih Tuan Ketua. Rakyat dilihat tidak yakin dengan kemampuan kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengurus ekonomi dengan baik. Ahli Parlimen Pagoh Muhyiddin Yassin berkata, ia susulan data menunjukkan jumlah deposit mata wang asing di negara ini semakin meningkat. Dakwa Muhyiddin perkara ini berlaku kerana rakyat bimbang apabila nilai ringgit terus menyusut. Apa maknanya ini? Maknanya rakyat Malaysia sendiri pun tidak yakin kepada ringgit Malaysia. Mereka tidak mahu simpan ringgit kerana bimbang nilainya akan terus menurun. Jadi mereka memilih untuk menyimpan dalam mata wang asing. Persoalannya, Tuan Yang Bertuah, ialah kenapa mereka tidak yakin? Bukankah kerajaan telah memberikan jaminan bahawa nilai ringgit akan mengukuh? Kalau tanya saya, jawapannya senang aja. Dan ini telah pun disahkan oleh ramai pakar-pakar ekonomi, ialah kerana rakyat tak yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri. Rakyat tak yakin dengan pimpinan kerajaan untuk menguruskan ekonomi negara ini dengan baik. Saya tengok Datuk Yang Bertuah dalam media sosial, ramai netizen yang ulang tayang video Yang Amat Berhormat Tambun ketika dia jadi pembangkang. Dia kata, hang tak reti jaga negeri. Sekarang rakyat cakap balik pada Tambun, hang yang tak reti jaga negeri. Sesi petang Dewan Rakyat kecoh seketika. Susulan pertikaman lidah membabitkan beberapa ahli parlimen. Ini susulan kenyataan ahli parlimen Maran Ismail Abdul Muttalib yang didakwa mengaitkan kaum Cina dengan perjuangan komunis. Cadangan Menteri Perumahan dan Kejantepatan untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Apa rasionalnya? Yang Datuk tahu tak? Sejarah pembinaan Kampung Baru Cina adalah hasil daripada perjuangan ataupun langkah tindakan komunis mengganggu negara kita.
Susulan kenyataan berkenaan, Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya tampil mencelah dan mendakwa Ismail mengeluarkan kenyataan yang sensitif dan menyinggung perasaan kaum Cina. Apa ada Datuk. kaitan? Apa kaitan? Apa Datuk, kaitan kenapa Maran mengeluarkan kenyataan perkampungan Cina dan mengaitkannya dengan komunis? Saya minta Muhammad Maran tarik balik dan minta maaf kerana ini adalah menghina orang-orang Cina, perkampungan Jawab. Cina. Poin yang pertama, saya Minta Maran tarik balik kenyataan itu. Ya, Apa perkaitan perkampungan Jelutong, Cina Jelutong. dengan komunis? Jelutong, duduk jap. Saya nak ceritakan bagaimana sejarah pembinaan Kenyataan kampung itu dibuat mengaitkan Tidak, komunis saya dengan tidak perkampungan mempunyai. Cina. Kenapa? Pertikaman lidah berlanjutan lebih 15 minit, malah arahan timbalan Speaker Elis Lau yang meminta ahli parlimen lain duduk dan Ismail menarik balik kenyataannya tidak diendahkan. Situasi bertambah kecoh apabila beberapa ahli parlimen lain turut bangkit serentak. Speaker, minta dia tarik lah, Speaker. Kamu baru. Ni Marang ni, minta dia tarik balik ni. Tak betul tu. Apa tak betul? Saya Tak terlibat. betul. Saya terlibat dengan Jangan buat kempen. fitnah. Bagaimana Jangan nak buat fitnah. neutralize. Jangan buat fitnah. Itu fitnah sebenarnya tu, Sejarah dia, fitnah. Mat. Fitnah. Sejarah dia. Tak betul. Puan Speaker, Betul lah, ulangan kita yang tanda tak tahu orang sejarah. Cina. Komunis orang Melayu pun ada komunis. Okey, Datuk yang betul. Saya bagi tajuk lain. Kerajaan diminta mempertimbangkan semula cukai-cukai baru termasuk kadar baru cukai jualan dan perkhidmatan SST yang didakwa akan membebankan kepada peniaga dan rakyat. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng sebaliknya berkata, cukai-cukai baru ini boleh diperkenalkan semula apabila keadaan ekonomi kembali pulih. Di sini saya juga ingin meminta bahawa semua cukai baru termasuk kadar cukai SST dan cukai mewah yang baru bolehlah disemak semula. Tengok kalau ia menambahkan beban kewangan kepada peniaga dan rakyat, kita boleh tangguh sekejap. Kerana dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, kita pun tahu bahawa keadaan ekonomi akan pulih pada akhir tahun ini. Termasuk nilai mata wang ringgit dijangka pulih pada separuh 2 tahun ini. So adalah diharapkan bahawa pertimbangan dan juga perkhidmatan semula boleh dibuat. Baik, berita seterusnya. Ada 5 ahli parlimen bersatu yang sedang menjeruk rasa walaupun masih kekal memberikan kepercayaan kepada Presiden mereka Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fazal berkata demikian dalam temu bual bersama Kini TV baru-baru ini. Malah dia mendakwa seorang daripada ahli parlimen terbabit adalah orang yang sangat penting kepada bersatu. Yang 5 orang ini ialah mereka yang ada pengalaman memberikan sokongan kepada Perdana Menteri yang lain semasa selepas pilihan raya ke-14. Mereka adalah Larut, Masjid Tanah, Tanah Merah, Beluran, Hulu Terengganu. Indra Mahkota. PKR to Indra Mahkota, yes. Alasan yang diberikan Syed Abu Hussein ialah mereka tidak senang dengan tindakan pemimpin tertinggi bersatu yang dianggapnya enggan mempedulikan kesulitan setiap ahli parlimen parti terbabit. Mereka ini tahu apa yang patut dibuat. Apakah mereka juga tak selesa dengan keadaan sekarang? including Larut. Including Larut. Ya, dia tak selesa sebenarnya. Tetapi dia terpaksa berada dalam keadaan begitu. Dia tak selesa. Jadi kita tahu bahawa maka secara gentleman buatlah keputusan sebagaimana yang dia buat dulu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini mengutus warkah menjunjung kasih kepada Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Perkembangan itu berlaku 5 hari selepas Sultan Sharafuddin membuat teguran kepada Abdul Hadi. Hal ini kerana beliau mengeluarkan kenyataan dianggap menghina Raja-Raja Melayu. Minggu lalu Sultan Sharafuddin menzahirkan rasa duka cita terhadap tindakan ahli parlimen Marang berkenaan kerana mengingatkan semua pihak termasuk Raja-Raja supaya menjaga akidah. Tindakan Abdul Hadi kepada Istana Selangor itu dimaklumkan melalui kenyataan di media sosialnya hari ini. Menurut pejabat Presiden PAS, surat Abdul Hadi dihantar kepada Sultan Selangor melalui Setiausaha Sulit Baginda semalam. Bagaimanapun tiada perincian lanjut berhubung kandungan warkah berkenaan.
Untuk rekod, polis hari ini hadir di Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur bagi merakam keterangan Abdul Hadi berhubung kenyataan yang dibuatnya baru-baru ini. Polis juga memaklumkan Abdul Hadi disiasat mengikut Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Seterusnya kita serah pada Bukit Aman lah. Maknanya di pihak Tuan Guru kita beri kenyataan kepada Bukit Aman. Tuan Guru pun dah baca kenyataan daripada IGP tentang kes ni, dan Tuan Guru pun dah baca kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri semalam yang mana diwujudkan satu pasukan khas isu 3R berkenaan dengan Tan Sri Tuan Guru. Jadi di pihak Tuan Guru kita beri komitmen kerjasama sepenuhnya untuk ini. Berapa banyak soalan banyak tadi? Soalan boleh tahan juga banyaknya. SPRM memberikan tempoh seminggu kepada Ahli Parlimen Dasik Glugo Wan Saiful Wan John. Ia bagi beliau tampil membuat laporan berhubung pendedahan bahawa beberapa individu menawarkan ganjaran kepadanya jika menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, ini kerana adalah menjadi tanggungjawab bagi mana-mana individu yang mendakwa ditawarkan rasuah untuk segera membuat laporan. Katanya ia berlandaskan undang-undang di bawah Seksyen 25 Akta SPRM 2009 untuk tindakan selanjutnya. Azam juga enggan mendedahkan sebarang tindakan akan dikenakan sekiranya dia tidak melaporkan kepada agensi anti rasuah itu. Katanya lagi apabila Wan Saiful mendedahkan di Parlimen mengenai tomahan rasuah yang ditawar kepadanya, maka menjadi tanggungjawab beliau untuk membuat laporan di bawah Seksyen 25 Akta SPRM 2009. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program bicara eksekutif anti rasuah bersama Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri Sembilan ke-15. Program itu turut dihadiri Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin Harun semalam. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.